hari yang kedua ya untuk poster ni. InsyaAllah nanti akan kita kongsikan kelas untuk bulan depan. Adakah berapa hari bulan yang akan diadakan untuk kelas untuk bulan depan, insyaAllah untuk bulan depan. Tapi sebelum itu saya nak mengajak abang-abang kakak dirahmati Allah, teman-teman dirahmati Allah, kita sama-sama berbeda. Benda pertama, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, Allah berkati kehidupan kita, Allah berikan kekuatan dalam segala aspek kehidupan kita. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita dan penyakit kawan-kawan kita, keluarga kita yang sedang sakit, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga, insya-Allah. Atas ini adalah perjuangan yang baik. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkara nombor 2 yang saya nak abang-abang kakak teman-teman buat adalah senyum. Boleh senyum? Boleh senyum ya, senyum. Kerana Rasulullah SAW bersabda, senyuman di wajah terhadap saudaramu adalah sedekah. Saya tak suruh senyum macam Mr. Bean, tapi senyum aja, senyum. Tapi jangan senyum kat saya, tolong senyum dekat jiran sebelah. Senyum. Yang buka emas tu, yang pakai emas tu buka emas. Tunjuk muka sekejap, senyum kepada orang-orang, insya-Allah. Saya nak start kelas, ajak semua buat sedekah. Ajak semua kasih sedekah. Yang benda ni ringan untuk kita buat, iaitu hanya dengan memberikan senyuman. Boleh semua? Ya, berikan senyuman. Jangan lokek dengan senyuman. Walaupun senyuman tu tak perlu dibayar, tapi senyuman yang kita berikan secara ikhlas, secara ikhlas akan diberikan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang berjumpa dengan orang yang senyum pun rasa happy tak? Happy. Siapa tak happy? Ya, tengok muka orang senyum, masya-Allah. Lebih-lebih lagi yang senyum manis belaka, yang handsome, yang cantik, masya-Allah, jadi kalau mana yang suami isteri, pagi-pagi senyum kepada suaminya, senyum kepada isterinya, yang masih solo senyum kat bantal aja, Kalau tak ada orang lain senyum kat bantal lah, kan? Senyum kat bantal bagi siapa yang ada anak, anak adik-adik dan sebagainya, senyum. Kerana benda ni adalah benda yang murah tapi jarang orang nak buat, jarang orang nak lakukan, insya-Allah. Dan Rasulullah SAW juga adalah seseorang yang suka senyum, suka memberikan senyuman. Dia tegas, tapi umumnya beliau ni suka memberikan senyuman, memberikan senyuman, insya-Allah. Baik, abang-abang akan dirahmati Allah, seperti mana yang saya janjikan pada minggu lepas, insya-Allah hari ini saya nak mulakan dengan bawa bacaan doa-doa maghfurat, yang di mana kita telah edarkan ayat cinta bagi siapa yang masih ada simpan ayat cinta tu, kan? Siapa-siapa tak kira lah yang hitam ke, yang purple ke, yang penting tu adalah ayat-ayat cinta, yang di mana ayat-ayat cinta ini kita akan bacakan doa-doa, zikir-zikir yang Nabi SAW senantiasa membaca. Okey. Satu lagi. Rushaidi Aimullah. Ada sini? Tak ada Rushaidi? Tak ada. Kelas-kelas tu. Kelas tu. Ada batch MUI. Ni semua dah tak ada batch MUI dah. Itu banyak. Faham kan? Dia tak ada batch MUI, dia ada just pass. Merah putih. Banyak kat sini. Okey, Bapak kata nanti Allah bagi sama-sama kita ikhlaskan. Bagi siapa yang tahu membaca boleh baca, tapi siapa tak boleh baca, kita sama-sama
renungkan bacaan-bacaan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dalam hati-hati kita, dalam jiwa kita. Mungkin minggu ni daripada hari Isnin sampai hari Sabtu semalam, ada yang Allah uji dengan kesihatan, Allah uji dengan orang kata tu kehidupan. Mungkin kat kerja ni banyak masalah, tiba-tiba minggu ni banyak masalah, ya. Mungkin kalau keluarga kita ada masalah, ya, dengan keluarga kita, tak bertegur siapa antara suami isteri, tak bertegur siapa antara anak-anak dan sebagainya, ya. Mungkin ada juga berita-berita yang tak baik yang kita dengar sepanjang minggu ni. Mudah-mudahan dengan bacaan kita, dengan zikir-zikir kita, Allah berikan kekuatan, ya, dalam kita menerima segala ujian-ujian tersebut, dan mudah-mudahan Allah gantikan setiap ujian itu dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر
لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم الناصير اللهم آمين ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita sama-sama baca doa dan juga beberapa ayat sebelum tadi saya kata doa-doa maksurat ni adalah doa-doa yang disatukan oleh Imam Hasan Al-Banna. Ya, kerana ini adalah doa dan zikir yang biasa Nabi SAW membacanya setiap hari. Jadi kalau antara kita yang tak tahu nak baca apa setiap hari selain daripada doa selepas solat dan sebagainya, saya syorkan bacalah doa-doa maksurat. Ya, siapa-siapa yang ada apps pun boleh ada, boleh cari doa maksurat. Siapa-siapa yang nak beli buku dekat luar pun ada. Tapi siapa-siapa yang nak beli yang saya susunkan, kan, bolehlah dapatkan insya-Allah. Bagi siapa yang sudah dapatkan, alhamdulillah, nak hadiahkan kepada yang lain silakan. Bagi siapa yang belum, silakan. Itu sebab namanya ayat cinta. Ada orang bila ayat cinta dia salah faham. Dia ingat ni macam saya dah kahwin Ustaz, buat apa ayat cinta je lagi? Ni bukan ayat cinta pasal nak kahwin. Ya, ni ayat cinta pasal nak cari cinta Allah dan cinta Nabi SAW insya-Allah. Bila baca tadi Rabbana Atina, teringat kita pergi umrah ya. Pemirsa siapa yang biasa pergi umrah ya, yang dah pernah pergi umrah, kita kalau pergi umrah ni kan Rabbana, yang belakang Rabbana Atina, Atina kan. Kita ingat lagi bila mutawif bawa kita kan. Teringat zaman-zaman tu ya. Tiga zaman-zaman tu. Ada zaman yang bila saya baca, ramai orang support dekat belakang. Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. There's one time saya bawa jemaah. Bila saya baca Rabbana, jangan jawab Rabbana. Mesin belakang ada 5 orang aja. Macam yang jalan pelan-pelan Rabbana. Yang lain mana? Yang lain semua dah lari, semua dah jalan. Lambat sangat dah usaha ni kan. Cakap jalan bersama jamaah, memanglah kena follow dia punya momentum kan. Kalau jalan dah laju, itu laju. Nanti kesian jemaah-jemaah yang uzur, ya, jemaah-jemaah yang uzur.
Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah temukan kita, Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki semua, terutama khususan kepada yang belum pernah pergi ke umrah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, dapat kita pergi umrah satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah banyak-banyakkan doa. Pasal ni tempat mampu, jangan malu untuk baca doa. Jangan malu untuk aminkan doa. Alamak, pastinya aku tak pernah pergi ni, masalah cakap ni. Aminkan doa ni. Ya, pasal kita ada dalam majlis ilmu ni, di dalam taman syurga ni. Mudah-mudahan yang sudah pernah pergi, yang dah lama tak pergi, mudah-mudahan Allah panggil kita satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. That's why dia panggil apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kami terima panggilanmu wahai Allah. Yang panggil kita adalah Allah. Kadang-kadang kita ada banyak duit pun, tapi kalau belum terpanggil nak pergi, tak pergi-pergi pun. Ya, tapi kalau ada orang yang cukup-cukup dunia simpanan, dunia pendapatan cukup-cukup, kadang-kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali Allah panggil, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Dan antara sebab tu, Allah nak tahu yang kita ni perlukan Allah. Kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Then you will spend 10 to 11 days only between you and Allah Subhanahu Wa Taala. Tolak tepi mak, tolak tepi anak, kan? Pasal kita punya fokus adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau pergi umrah, selalunya kita akan cakap apa? Remind balik dia punya niat. Niat nak pergi kenapa? Kan? Bukan setakat nak ambil gambar, oh aku dah sampai tempat Jabarul, oh aku dah sampai, aku pun dah sampai. Maksudnya kan? So, bukan pasal nak tunjuk, bukan nak trending, bukan nak buat TikTok, ya, bukan nak buat reels dan sebagainya, kan? Tapi kita pergi because Allah dah panggil kita, insya-Allah, ya, dah panggil kita. So ada beberapa doa yang baik yang saya nak kongsikan. Ini antara zikir yang baik kalau abang-abang kakak nak baca setiap hari, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekurang-kurangnya selepas subuh. Sekurang-kurangnya selepas subuh, lepas kita sembahyang subuh, baca 10 kali. Sekejap je, insya-Allah, benda tu tak lama pun, ya. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tak yakin orang yang baca pelan, maaf ya, saya rasa tak seminit pun. Kan, insya-Allah dalam less than 30 second you can baca ni. Kan? So baca ni, lepas solat subuh, baca ni 10 kali, sekurang-kurang subuh. Amalkan. Kerana Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca 10 kali selepas subuh, Allah beri kita 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 kejahatan, Allah naikkan darjat 10 kali ganda. Siapa tak nak? Simple je, 10 kali. Ustaz, tapi kalau saya baca 100 kali, 100 lagi dapat. Tapi jangan pasal 100 kali pakcik punya kopi lupa. Abang, tak apa bang, abang buat kopi sendiri. Saya nak baca la ilaha illallah muhammadur Ustaz Arun suruh. Kita marah dengan Ustaz Arun. Kan? Ustaz Arun ni pasal ni, dia ajar zikir-zikir. Sekurang-kurang 10 kali. Ya, sekurang-kurang 10 kali. Ya, baca selepas subuh. Kalau nak tambah, selain daripada subuh, tambah selepas solat maghrib. Selepas solat maghrib, baca 10 kali. Ini 2 waktu je. Tapi kalau boleh baca setiap waktu, lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, senang tak? Senang. Ya, Ustaz, tapi kalau maaf kata Ustaz, kalau saya uzur, saya tak boleh sembahyang, boleh tak saya baca zikir ni? Silakan. Ya, ini adalah zikir yang kita boleh baca setiap hari, insya-Allah, ya. Antara zikir-zikir yang lain yang baik, yang kalau contohnya kita nak baca, ni pun antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dan saya amalkan setiap kali saya solat. Bila saya baca doa, saya akan baca doa ni, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sihatkanlah, sejahterakanlah badan aku. Tapi jangan salah faham, patutlah Ustaz ibadat sihat. Tak naklah baca doa ni nanti jadi macam Ustaz Arun pula. Sihat bukan dekat size, sihat dekat sihat. Faham Sihat, maaf, bukan sihat kat size. Kalau saya kata ni setiap amalan saya baca doa ini jadi macam Ustaz Arun, takut tak nak baca. Nak Ustaz baca doa ni jadi macam Ustaz tu, apa? Kan? Jadi Ustaz tak apa, jadi badan macam Ustaz. Tak nak. Contohlah kan, bukan gitu. Maknanya ialah sihat. Ya, kita sihat dekat pandangan kita, sihat dekat pendengaran kita, sihat dekat pandangan kita punya penglihatan. Itu yang kita harapkan, insya-Allah, ya. Antara doa yang baik juga adalah doa ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ingatkan kepada temannya iaitu Muaz. Dia memberi wasiat kepada Muaz, kalau kau jangan tinggalkan doa ini pada setiap kali solat. Kehidupan kita pasti ada ujian, betul tak?
Kehidupan kita pasti ada up and down. Pasti ada hari yang kita stres, ada pasti hari yang kita gembira. Ada pasti ada hari yang kita up and pasti kita tengah down contohnya. Tapi amalkan doa ini setiap kali solat. Kita bukan baca doa ini bila kita down saja, baca bila mana dalam apa jua situasi kita. Kerana Nabi SAW ajarkan kepada kita baca doa ini. Antara doa yang lain pertama tu, Ya Allah, aku lindung kepadamu daripada rundungan sedih dan duka. Ya, kita minta pada Allah, Ya Allah, janganlah kalau aku sedih macam mana pun, janganlah terbawa-bawa sedih tersebut. Ya, kalau aku sedih macam mana pun, kau bantulah, kasihlah aku keimanan untuk hadapi situasi tersebut. Ya, jadi ini adalah doa yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat. Jangan lepaskan doa ini pada setiap solat. Jadi walaupun itu ditujukan kepada sahabat, kita ini bukan sahabat Nabi, kita umat Nabi SAW, kita boleh sama-sama amalkan. Ya, ingat baca doa ini bukan pasal bila kita tengah down. Sebelum down, baca dulu. Kalau dah down, tambah lagi dengan lagu. Down. Maksud saya tu, banyakkan baca doa ini, tak kira apa jua keadaan sekalipun, insya-Allah, ya. Right. Ni adalah doa yang baik juga kalau bagi siapa yang takut kena gangguan. Ya, takut kena gangguan, ni doa simple. A'udzubika lima'itamati min syarri ma khalaq. Ya. Kalau rasanya takut diganggu, ya, ada gangguan apa-apalah, makanan, minuman dalam diri kita, orang hantar apa dan sebagainya, kan? Ini antara amalan yang kita boleh baca, insya-Allah. Baru-baru ni ada seorang pelajar mesej saya pukul 10 malam, 10 lebih malam. Ustaz, minta tolong Ustaz, emergency Ustaz. Saya tiba-tiba rasa macam tak tenat gitu, macam ada gangguan gitu. Pukul 10 lebih malam. Ya, mesej saya, dia kata boleh tak ada tak mana-mana ustaz yang boleh buatkan air. Dia buatkan air supaya saya tenang sedikit. Saya cakap dengan dia dalam bahasa saya yang mesej ni perempuan. Saya bukan tak boleh buat air, saya boleh buat air air macam-macam yang boleh buat. Air apa dan sebagainya, tak. Ni on the serious note, air tahu air selawat lah, air bacaan dan sebagainya. Adalah ilmu sikit yang kita boleh baca bersama. Tapi saya fikir ni dah pukul 10 malam, nak pergi rumah, nak pergi ambil, ni dah bercerita malam-malam, kan? Ni perempuan. Yang ingat saya sering katakan, nak tolong orang perlu ada yang dijaga sikit. Takut-takut menimbulkan fitnah, menimbulkan apa-apa fitnah. Jadi apa yang saya kata dengan dia, okey, awak buat apa sekarang? Awak pergi ambil air, awak baca sendiri. Kalau awak uzur, awak minta suami awak baca. Kata suami, saya bilang baca dalam air tersebut, yang ini, air ini, baca Al-Fatihah. Saya bilang baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca Ayatul Kursi. Baca Ayatul Kursi, baca, minum, sembuhkan dekat air ini, terus minum. Sembuh, ya, bukan ludah. Sembuh dekat air ini, lepas tu dia minum. Alhamdulillah. Dia kata besok saya mesej dia macam mana keadaannya. Alhamdulillah Ustaz, tenang sikit lah Ustaz. Nampak? Dia bukan saya baca, bukan orang lain baca, tapi dia sendiri yang baca sendiri. Jadi abang-abang, agak teman-teman, kalau you are dalam situasi apa sekalipun, tak payah nak jumpa dengan orang lain. Kalau you boleh buat sendiri, silakan. Ya, anak nak ambil exam, rasa macam stres, rasa macam apa? Gelisah, macam pressure. Itu tak tahu macam mana nak jawab ni, macam mana? Maknya tolong buatkan air, bapaknya tolong buatkan air. Ya, ambil air putih, jangan ambil air lain ya. Jangan lain, air putih, wajib air putih. Okey, wajib air putih. Ya, lepas tu bacakan Fatihah. Sebelum baca Fatihah tu niatkan dalam hati sendiri, niatkan, Ya Allah, doalah air ni. Ya Allah, mudah-mudahan anakku diberikan kelancaran dalam jawapanku, Ya Allah. Dia hari ini interview, Ya Allah, kasihlah dia kelancaran dalam memberikan jawapannya, dalam menjawab segala soalannya, Ya Allah, dengan barakah Al-Fatihah. Baca Fatihah. Jangan buka review pula. Baca Fatihah saya tak betul Ustaz. Imam Sudais pun Fatihah nak baca sini. Apa cerita? Awak sendiri yang baca, tak payah suruh orang lain. Baca Fatihah, lepas baca Fatihah, kalau yang rasanya yang diganggu dan sebagainya, baca Ayatul Kursi. Alhamdulillah, dia kata sekarang pun dia dah Alhamdulillah dah semakin pulih, ya, walaupun dia tak pergi berubat, dia tak pergilah, tak pergilah mana-mana jumpa ustaz-ustaz dan sebagainya. Saya kata baca, ada ayat baca sendiri. Ya, baca sendiri. Tapi kalau ada orang soleh, ada orang yang lebih baik, minta dia baca lagi baguslah. Ya, bukan saya tak nafikan tu, tapi kadang-kadang kan situasi kita. Jadi saya kata pukul 10 lebih nak cari siapa? Kan? Kalau pergi doktor tu harga dah mahal tu.
kan, dah ada apa, dah midnight charge. Nasib baik ustaz, kalau ustaz tak ada kan, midnight charge kan, tak ada. Ustaz ikhlas, ustaz kan dia ikhlas. Pukul 10 malam, pukul 11 malam pun ikhlas. Tak ada, saya bukan cakap pasal duit, tapi saya kata lebih baik pasal nak pergi ambil air dan sebagainya, banyak apa, banyak kerja nak kena buat, bukan tempat bukan senang ya, tempat bukan dekat dan sebagainya. Nah, kalau jiran lain lah, kalau jiran boleh buatkan, kasih ya. Tapi kalau ni, kalau dah sampai perlukan perjalanan setengah jam, 1 jam dan sebagainya, buat sendiri. Ini saya dah share ya, jadi boleh buat sendiri insya-Allah ya, boleh buat sendiri insya-Allah. Tapi kalau tak payahlah, kalau macam malam ni ada game kan, Liverpool melawan kan malam ni kan, tak payahlah baca doa ya Allah mudah-mudahan Liverpool menang, tak payah. Tak ada kena-kena ni buat sendiri, yang orang dah so jadi untuk bola cerita. Tak payah ya. Dia boleh buat insya-Allah. Bagi siapa yang disuruh untuk masuk Minang ke, jadi wakil ke, bacalah Abang Dan dia baca insya-Allah. Abang Dan ada orang yang boleh jadi wakil, jadi sesiapa yang jadi wakil untuk bertunang masuk Minang silakan. Dia memang dah level orang wakil-wakil insya-Allah. Kurang-kurang. Okey, dia telah mana yang boleh buat insya-Allah. Ni kita tahu zikir yang Nabi SAW baca setiap hari kan? 3 kali dalam sehari. Selepas subuh baca dah ni. Ya, lepas subuh baca dah ni. Minta perlindungan daripada Allah. Insya-Allah kata Nabi SAW, bila kita baca ini 3 kali, Allah lindung kita daripada sebarang kemudaratan pada hari itu. Insya-Allah. Ya, ini semua amalan. Kalau Ustaz, kau dah kena Ustaz. Ya Ustaz, kau dah kena lah. Tapi ini kan sebagai amalan, sebagai usaha kita, ikhtiar kita ya. Sebab saya kongsi, dan ini semua bukan amalan yang kita ajar, guru-guru kita ajar, tapi sebaik-baik guru iaitu Nabi SAW yang dah sampaikan kepada kita untuk kita amalkan ya, kita amalkan ya. Yang penting dia adalah maghfur. Bila kita dengar maghfur tu maknanya apa? Doa-doa, zikir-zikir yang Nabi baca. Ya, jangan pula apa yang kau baca tak tahu. Ini dah jadi umum, dan kita tahu yang kita dengar daripada ustaz-ustaz yang lain pun cakap ada kat Singapura yang masih mengamalkan umum-umum ni ya. Kan? Umum-umum ni, wahai mambang tolong step right. Itu serius ah. Boleh lepas subuh boleh baca terus. Kalau rasa je selalunya kalau saya selepas dah baca doa, dah baca zikir, ada kala saya akan baca doa tadi bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim ni kan, dalam saya punya doa. Maknanya dalam ketiga doa selepas solat subuh tu, saya akan masukkan ni sekali, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syairun kan. Jadi kalau hari tu saya sembahyang berjamaah dengan keluarga, kadang-kadang saya tak baca doa ni dalam sembahyang. Nanti lepas habis dah baca doa kan kita dah baca doa dah habis kan. Taqabbalallahu minna wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Saya jadikan ini sebagai zikir keluarga. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Faham kan? Jadi kita lagi-lagi kalau rumah ada anak-anak kecil, budak-budak kan, jangan kan suka lagu-lagu kan. Tapi kalau tak ada ustaz, tak ada budak-budak ustaz, saya seorang je rumah, nangis dah seorang. Bismillah. Kan? Tak kisah, pasal ini seronokkan kita. Dan seronokkan kita sebagai lagu-lagu yang terzikir, sebagai zikir. Yang penting ini adalah maksur. Maksurat tu maknanya maksur yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Saya bukan ajar, saya bukan kongsi benda-benda yang tak ada, bukan maksur. Ini maksur ya. Ini adalah maksur yang memang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi apa-apa kata Rasulullah, ini adalah sikit sebanyak tentang apa yang kita baca. Siapa nak baca, silakan ya. Walaupun you all rasa ustaz this is not my level yet, tak apa pelan-pelan. Saya tak suruh you all pergi this level. Tapi kalau you all rasa you nak pelan-pelan nak baca zikir-zikir sebagai amalan harian, please do so. Ya, amalkan benda-benda yang tadi saya kongsikan. InsyaAllah hari demi hari Allah berikan kekuatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Baik, kita teruskan bacaan kita. Jaga-jaga ni pula buku jadi kita akan sama-sama baca kitab kita insya-Allah. Kita stop di mana sekarang ni? 65 ya, 65. Siapa yang ada kitab boleh buka buku surat 65. Siapa yang tak ada kitab bolehlah kongsi kepada yang lain insya-Allah. Boleh saja dengan dengarkan insya-Allah. Minggu lepas kita dah berkongsi tentang adab Nabi kepada orang-orang yang kasar. Ya, kita dah bincangkan pada minggu lepas. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat. Cara Nabi nak memberikan nasihat
ya kepada sahabat macam mana caranya. Sama-sama kita dengarkan insya-Allah muka surat 65. Bang ni jangan silakan je. Pudihlah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baginda alaihi salatu salam dengan firman-Nya, dan rendahkanlah sayapmu, rendah dirilah wahai Rasulullah kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah perintah pada baginda agar sentiasa merendahkan diri kepada setiap orang yang beriman. Ini tentunya termasuk menjaga adab serta bersopan ketika bersama-sama dengan orang beriman. Nah, sekarang mari kita perhatikan kisah yang berikut ini, iaitu adab baginda bersama sahabat yang melakukan kesalahan membuat bising dalam solat. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang makmum bersin. Lalu aku berkata, yarhamkallah, iaitu Allah merahmatimu. Mereka yang sedang bersolat itu kemudian melihatku. Aku berkata, kenapa dengan kamu semua melihatku? Lalu mereka menepukkan tangan mereka ke peha mereka untuk mendiamkan aku. Lalu aku diam. Ketika baginda selesai solat, maka Muawiyah bin Hakam kata dengan rasa takjub dan adab baginda, artinya, ku pertaruhkan segalanya buat baginda. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang pendidik sebelumnya atau sesudahnya yang lebih baik cara didikannya dari baginda. Demi Allah, baginda tidak mengengking berlaku kasar kepadaku, tidak memukulku, dan tidak juga mencelaku, tidak mengaitkan. Nabi berkata kepadaku dengan baik, sesungguhnya solat ini tidak sesuai dalamnya apa-apa pun dari bicara manusia. Sesungguhnya solat itu diisikan dengan tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Ya Allah, lihatlah bagaimana indahnya adab Rasulullah SAW dalam cara menegur dan menasihati kesilapan seorang sahabat, sebagaimana yang digambarkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana adab baginda dalam menegur kesalahan orang yang tidak tahu, amat berlembut dalam menasihati orang yang jahil, sifat kasihnya kepada umatnya dan belas kasihannya kepada mereka, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim. Apa yang diceritakan tadi adalah satu contoh sahaja dari bermacam dan kisah-kisah yang sungguh menakjubkan Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihati para sahabat yang melakukan kesalahan. Baik. Okey, pertama kita faham inilah antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi punya adab bukan hanya kepada orang yang melakukan kesalahan. Nabi punya adab sallallahu alaihi wasallam adalah bersama dengan orang yang sedang melakukan solat. Benda solat tu benda baik tak? Benda baik. Tapi dalam solat mereka melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Contoh, bila orang bersin, kita cakap yarhamkallah. Itu biasa. Kita biasa dengar yarhamkallah. Sahabat ni dia bukan buat benda yang pelik-pelik. Dia hanya cakap yarhamkallah. Maknanya dia doakan kepada seseorang yang sedang bersin atau yang baru bersin. Ya, doa benda-benda yang baik ya. Tapi cara dia berdoa tu adalah cara yang silap. Maknanya dia mendoakan seseorang ketika dalam solat. Ketika dalam solat. So Nabi SAW habiskan sembahyang, lalu Nabi SAW menegur sahabat tersebut. Maknanya walaupun dia doa, walaupun dia cakap Arab, tetapi dia cakap sesuatu yang tidak ada kaitannya dalam bab sembahyang, ya, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak bolehkan. Contoh, orang jalan kat rumah kita, Assalamualaikum. Jawab salam wajib tak? Jawab salam wajib kan? Wajib. Tapi kalau kita tengah sembahyang, dia jawab tak salam? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan? Saya cakap Arab Ustaz. Ustaz Arun kan cakap Arab boleh.
Ini memang Arab. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, kita doa, kita bukan baca cakap benda merepek. Kita doa, kan? Kita doakan dia Waalaikumsalam, betul. Tetapi kerana dia ketika solat, maka tidak sesuai untuk dia menjawab salam. Dia tidak sesuai untuk menjawab salam. Sama juga adab contohlah, saya tengah kasih khutbah ke depan khutbah Jumaat Bismillah tawakal bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Abang mungkin dalam kelas ke kat luar ke nampak saya selalu tegur, tiba-tiba nampak saya dengan imam, Assalamualaikum Ustaz Harun. Contohnya. Adab tak tu? Tak ada. Kan? Tidak ada adab. Mana ada orang jawab siapa? Memberikan salam ketika imam sedang menyampaikan khutbah. Tak ada pun. Ya, paling-paling yang ada gini. Ada gini ya. Kalau yang rumah gini. Tak ada. Rumah tak ada. Rumah tak ada. Rumah tak ada khutbah Jumaat. Dan lagi je ada. Dia gini. Kan dia gini. Jadi bila gini kita angkat tangan. Tak ada apa nak angkat tangan. Itu adabnya ialah kita bila kat situ kita fokus dengan bacaan apa yang kita cuba sampaikan, dan kita sebagai pendengar kita dengarkan apa yang disampaikan. Apa tak? Walaupun benda tu adalah benda yang baik, tapi tidak kena dengan tempatnya. Tidak kena dengan tempatnya. Tapi Nabi SAW dengan sifatnya, dia menegur sahabat tersebut bila dah habis solat, dan orang terasa kesan dengan cara Nabi SAW. Sahabat ni terasa kesan dengan cara Nabi SAW, kerana Nabi tak malukan dia, Nabi tak tegur dia, Nabi tak mencemuh dia, Nabi tak merendahkan dia. Cuma Nabi sampaikan sesungguhnya solat ni dia tidak ada, bacaan-bacaan ni tidak ada kaitan dalam bab solat, maka tak perlu dibaca. Ya. Pernah seketika dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika solat bersama dengan sahabat, ni dalam mungkin kita dah pernah dengar, Nabi SAW bila ketika rukuk, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 3 kali. Lepas tu kan iktidal kan, Samiallahu liman hamidah, kan, Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada sahabat tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada sahabat dia seorang je dalam banyak-banyak, dia seorang je jawab hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan lepas habis semayang, Nabi terus pusing, siapa yang jawab tadi, siapa yang tambah-tambah tadi, kan? So sahabat ni dia tak rasa malu, dia kata, saya ya Rasulullah, saya yang baca, saya yang baca. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Nabi cuma sampaikan bahawasanya ketika engkau baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, aku melihat malaikat-malaikat berebut aminkan. Okay? So saya pernah kongsi ni, sunnah Nabi tak semestinya Nabi buat and Nabi cakap. Tak semestinya. Sifat Nabi pun itu adalah sunnah. Jadi kalau kita cakap, Ustaz, kita kena ikut sunnah Nabi SAW, bukan hanya dari sudut percakapan, hadis dan tidak, tapi sifat Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi, itu adalah sunnah Nabi. Cara Nabi adalah sunnah Nabi. Yang kedua adalah apa yang Nabi ikrarkan. Dalam hadis ni kita boleh ambil sebagai ikrar. Ikrar tu maksudnya apa? Nabi tak tegur. Nabi kalau sahabat tu cakap, aku ya Rasulullah, kalau benda tu tak betul, Nabi akan cakap Nabi cakap, apa kau buat ni, tak patutnya kau buat macam ni. Tapi Nabi cakap apa? Benda ni, bila kau cakap ni, malaikat-malaikat semua berebut-berebut aminkan, kan? Jadi ini adalah sunnah juga. Jadi kalau abang kakak pembawan selepas ni, bila selepas semayang, tengah semayang, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Boleh follow saya? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ini bukan kat sumpah jangan sumpah ke depan. Jangan sumpah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu yang dibaca oleh sahabat Nabi SAW. Jadi kita boleh baca. Pasal Nabi kata apa? Bila sahabat tu baca ini, ramai malaikat-malaikat aminkan. Maknanya betullah satu doa, satu benda yang baik untuk kita sama-sama baca, insya-Allah, ya. Itu Nabi SAW punya sifat. Tahu tak kita bila cakap jawab doa orang bersih ni, antara kita dalam satu kelas ni kan, sesama saudara kita ni ada 6 hak. Tahu tak 6 hak berapa? Hak. Tahu? Siapa tahu? Kasih tahu. Nabi kata sesama saudara
ada 6 hak yang perlu jaga. Yang ada 6 hak. Jadi kau siapa ke, lu siapa, was siapa ke, dan kau geng mana ke, kau songkok putih ke, geng songkok putih ke, songkok hitam ke, songkok tak pakai songkok ke, kan? Kita ni sama-sama ada hak sesama kita. Saya nak kongsi sini. Saya belajar sikit, insya-Allah. Okey. Pertama, bila diberi salam, jawab. Jumpa orang, sesama orang Islam, bila tegur dan jumpa, orang cakap Assalamualaikum, wajib jawab. Dia bukan cakap kau siapa kau siapa, dah tahu Waalaikumsalam baru nak jawab, tak ada. Siapa ke tak siapa, orang cakap Assalamualaikum, jawab dulu. Lepas dah jawab, baru cakap siapa ya. Sampai dia terbalik Jadi jangan cakap, Ustaz saya jawab salam hanya kepada orang yang kita kenal je Ustaz. Orang yang tak kenal saya tak jawab salam. Itu bukan. Hak sesama kita, sama saudara, ialah bila mana jumpa orang cakap Assalamualaikum, kita jawab balik Waalaikumsalam. Ya, saya baik kali kadang-kadang ada rumah kat luar, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dah jalan depan sikit, siapa entah. Orang cakap Assalamualaikum, dia cakap Waalaikumsalam lah. Sampai bila orang mesra kita, kadang-kadang kita kenal, kadang-kadang kita tak kenal. Sebab saya selalu katakan pengantin-pengantin saya, kalau awak jumpa dekat luar, tolonglah jangan senyum aja. Kalau awak senyum je, saya pun tak tahu apa makna dia. Kan cakap lah, Assalamualaikum Ustaz Arun, saya tu Ustaz nikahkan. Oh ya, macam dia kan, tahun berapa ni, tahun berapa, contohnya kan. Dah banyak sangat kan, dah ramai sangat, macam mana nak ingat semua pengantin, masalah tu kan. Gambar pengantin pun tak kongsi dengan Tok Gadi, simpan sendiri kan. Macam mana nak ingat, contohnya kan. Jadi kadang-kadang kita pun lupa. Tapi bila orang dah jumpa, orang cakap salam, kita jawablah Waalaikumsalam ya. Kecuali jika boleh berlaku fitnah. Apa maksud saya? Kalau contohnya ada seorang muslimah cakap dengan saya, Ustaz, saya tengah jalan kat bus stop, sekali Pak Haji cakap Assalamualaikum Haja. Nak jawab tak nak jawab. Pak Haji pula dia pick up line, jawab kau, tak jawab biasa. Pak Haji balik main pick up line dia, orang macam mana. Okey, kalau tak timbul apa-apa fitnah, jawab. Tapi kalau takut timbul fitnah, contohlah ya, fitnah tu maksudnya boleh menjadi asbab, boleh jadi sebab orang cakap oh ini kacau suami orang, oh ini kacau isteri orang, macam-macam lah Jadi berjaga-jaga. Tak semua orang yang tiba-tiba jalan Assalamualaikum. Saya rasa ni bukan adat kita Adat kita ke? Jawab Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Banyak Assalamualaikum ni. Nampak orang pakai tudung Assalamualaikum macam, Assalamualaikum macam. Saya dekat luar pun jumpa siapa-siapa pun tak cakap Assalamualaikum, kecuali kalau saya kenal. Kalau tak kenal pun dia senyum, saya pun senyum balik. Gini je. Kenal tak kenal tak jom. Senyum je senyum. Jangan mak ajar jalan senyum. Ustaz. Tak cakap Assalamualaikum pun kan, tak cakap Assalamualaikum pun. So tengok keadaan. Tak semua orang yang kita boleh cakap ya. Tapi kadang-kadang macam saya lain lah. Kalau saya nak pergi masjid, kalau ada jemaah-jemaah cakap Assalamualaikum, warga Clementi cakap Assalamualaikum, walaupun tu muslimah, saya kena jawab. Jangan cakap Ustaz cakap tiba fitnah, dah namanya mak ajar, dah macam mak aku, apa nak tiba fitnah apa pun. Kan? Yang jawab Assalamualaikum Ustaz, orang dah baik dengan kita, tak jawab. Kenapa? Takut tiba fitnah. Lepas Pak Haji marah, Pak Haji marah ya Allah kan. Waalaikumsalam, jawab je lah. Tengok keadaan, tengok orangnya ya, tengok orangnya ya. Jadi ingat, orang yang tertentu yang kalau kita kenal, tolong jawab. Tapi kalau orang yang tak kenal, kita rasa kalau jawab ni mendatangkan masalah, dan jangan jawab. Tapi kalau sama jenis, tak kenal pun jawab. Tiba-tiba macam contoh saya tak kenal Zam, betul-betul hari ni dia pakai suku pink dia jalan depan saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya tak kenal dia sebenarnya kan. Nak jawab tak? Kenapa nak jawab? Tak kenal pun. Lelaki, jawab lah Waalaikumsalam. Tak payah fikir-fikir lain. Mak waktu aku jawab, ini dah pakai suku pink macam ni. Sorry aku dah contoh. Tak payah fikir ke arah situ. Yang penting dia cakap Assalamualaikum, sama jenis, sama jantina, jawab je Waalaikumsalam. Itu yang pertama ya. Okey, yang nombor dua, bila sakit di ziarah. Kita dengar lebih-lebih lagi orang yang kita kenal, yang kita dapat, bila kita dengar dia sakit, tolonglah ziarah. Ya, tolonglah ziarah. Kalau tak ziarah pun sekurang-kurang doakan. Ya, doakan. Awak sakit, patutlah dah lama tak datang kelas. Masya-Allah, saya doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kadang-kadang saya jumpa jemaah yang dah lama tak datang. Kadang saya tanya,
Haji dah lama tak dapat Haji, abang dah lama tak dapat abang. Oh saya ada urusan Ustaz, dia ada masalah Ustaz. Kita tanya dulu. Jangan main cemu je kan. Lama tak dapat. Dah masuk syurga ke?